أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله، بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan umur kita dan diberi taufik kepada kita semua pada malam ini untuk sama-sama meneruskan lagi majlis ilmu di masjid yang penuh barakah ini. InsyaAllah diharapkan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sihat walafiat, dan sama-sama kita mengikhlaskan hati kita insyaAllah. Baik, malam ni giliran kita Ta'limul Aulad, muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tajuk kita malam ni dalam kitab Ta'limul Aulad ni iaitu kenyataan ataupun keterangan yang bersangkut paut dengan periksa di dalam kubur. Jadi nak cerita sedikit pasal peperiksaan yang lagi akan kita setiap manusia tempuhi, dan kita yakin serta kita beriman dengan sepenuh-penuh hati dan kepercayaan kita bahawasanya setiap manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjalani peperiksaan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah taala mewakilkan kepada para malaikat. Inilah peperiksaan yang mesti tiap-tiap kita muslimin muslimat fikirkan. Peperiksaan inilah yang akan menentukan siapa kita nanti di hari kiamat. Kalau di atas muka bumi ni, atas dunia ni, macam-macam peperiksaan, macam-macam ujian yang kita hadapi, yang kita harungi. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Tapi kalau peperiksaan di atas dunia ni gagal, tidak bererti gelap masa depan kita di hari kiamat.
Tapi kalau peperiksaan di hari kiamat, peperiksaan di alam barzakh, peperiksaan di alam kubur, seandainya kita semua gagal, na'udzubillah min dzalik, sudah tentu dan sudah pasti kebinasaan, sudah pasti kecelakaanlah yang kita akan tempuhi dan terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyataan periksa di dalam kubur. Jadi kita yakin kerana termasuk di dalam rukun iman, percaya dengan hari kiamat. Jadi di antara pengisian hari akhirat, hari kiamat itu adalah alam barzakh. Kita semua akan melangkah kaki ke alam barzakh. Dan apakah yang akan kita tempuhi dan alami di alam barzakh? Jadi di antara perkara yang kita akan tempuhi di alam barzakh, tak kira siapa kita, baik ataupun jahat, taat atau maksiat, lelaki atau perempuan, berpangkat ataupun tidak, kita akan ditanya oleh Allah di dalam kubur. Jadi sebut kubur di sini tidak kepada adat, kebiasaan. Setiap orang yang mati akan dikuburkan kepada adat. Tapi bukan bermaksud orang yang tidak dikuburkan tidak akan diperiksa oleh Allah. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Quran, "Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa annahu yuhyi wa yumiit wa annahu ala kulli syai'in qadir." Jadi Allah taala nak menunjukkan, jadi peperiksaan di alam barzakh ini adalah di antara tanda-tanda ataupun dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kata Allah taala, bi annallaha huwal haqq. Allah taala, sesungguhnya Allah taala, huwa, diri Allah, haq, yang sebenar, wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhyil mauta. Allah taala itu menghidupkan orang yang mati. Setiap yang mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah taala atas tiap-tiap sesuatu, seperti mana yang kita dah belajar dulu, tiap-tiap sesuatu daripada perkara yang harus itu maha kuasa. Jadi ayat ni ada berhubung dengan ayat yang sebelumnya. Seperti mana firman Allah taala, wa taral arda hamidatan, dan kau lihat, kata Allah taala, akan muka bumi hamidatan, kosong, lapang. Kemudian fa idza anzalna 'alaiha al-ma', maka apabila kami, kata Allah taala, turunkan, kami curahkan di atas muka bumi yang kering kontang, muka bumi yang kosong tadi, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan tadi, bila Allah taala turunkan air, 'alaiha al-ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kemudian daripada Allah taala turunkan hujan, jadi bumi yang kosong, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan tu, maka dengan asbabnya air hujan tadi, Allah taala menjadikan muka bumi yang kering kontang tadi jadi hijau. Daripada tak ada tumbuhan jadi tumbuhan. Allah taala tumbuhkan dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang mata kita seronok tengok. Begitulah nak menunjukkan kekuasaan Allah taala. Kalau bumi yang kering, bumi yang kosong tadi, Allah taala boleh menghidupkan pelbagai jenis makanan, tumbuhan, buah-buahan. Begitulah orang yang mati tidak menjadi mustahil untuk Allah taala nak menghidupkan kembali. Jadi katanya musannif adalah orang-orang yang berpindah. Jadi orang-orang yang berpindah, semuanya kita akan berpindah. Dan mata kasar kita sendiri dah menyaksikan ramai di kalangan sanak saudara, ibu bapa, adik-beradik kita, kawan-kawan kita dah berpindah. Mereka Allah Ta'ala dah pindahkan ke alam barzah, kepada barzah. Kita tak boleh nafikan, kita tak boleh nak kata dongeng, cerita bohong. Kita nak menafikan yang hidup takkan mati, aku takkan mati dah.
Tak ada orang boleh menafikan perkara. Yakin dah mati. Tiada yang hidup pasti mati. Jadi orang-orang yang berpindah. Jadi kita ni menunggu giliran. Saya menunggu giliran, tuan-tuan pun menunggu giliran. Ini kematian akan dipindahkan oleh Allah. Sama ada kita dah buat, sama ada kita dah ada persiapan ataupun belum ada persiapan. Sama ada kita teringat tentang hari kiamat ataupun tidak. Sama ada kita leka ataupun tidak. Sama ada hajat-hajat kita di atas muka bumi ni telah selamat ataupun telah diperolehi ataupun tidak. Sampai masa yang dijanjikan oleh Allah, suka ataupun tidak, mahu ataupun tak, kita akan dipindahkan oleh Allah Ta'ala ke alam barzakh. Dengan mana? Dengan Allah Ta'ala menjadikan kematian alam diri. Allah Ta'ala akan jadikan kematian. Jadi mati itu asbab kita akan dipindahkan oleh Allah ke alam barzakh. Adapun dalam keadaan hidup macam ni nak masuk alam barzakh tu mustahil ada. Jadi pada adatnya, pada kebiasaannya nak berpindah kepada alam barzakh ni, mesti kita akan melalui kematian terlebih dahulu. Jadi mati itu pula Allah jadikan macam-macam asbab mati. Sakit sakit ini, sakit itu. Yang tak sakit pun mati. Yang muda mati, yang tua mati, macam-macam. Yang kaya mati, yang miskin mati, raja mati, rakyat mati, yang orang kenal mati, yang orang tak kenal mati, yang disanjung-sanjung mati, yang dihina-hina pun mati. Mati semua. Yang ada ilmu mati, yang tak ada ilmu, yang beramal mati, yang tak beramal pun mati. Orang Islam mati, orang kafir pun mati, semua mati. Yang cantik mati, yang tak cantik pun mati. Mati semua. Dia adalah orang-orang yang berpindah kepada barzakh. Di barzakh ni satu alam selepas daripada tiap-tiap orang bertemu kematian. Diperiksakan mereka itu di dalam kubur. Maksud diperiksa ni akan disoal siasat oleh malaikat. Tak ada seorang pun boleh lari. Tak ada seorang pun nak tarik diri daripada peperiksaan. Tak ada seorang pun yang boleh menarik diri daripada peperiksaan. Semua wajib ambil. Semua wajib ambil peperiksaan. Tak boleh lari. Tak boleh kata aku tak nak datang hari peperiksaan. Tak boleh. Tak boleh lari dah kita duduk dalam tu. Maka dahulu, yakni sebelum daripada datang malaikat Munkar dan Nakir. Jadi malaikat Munkar dan Nakir di antara 10 jenis malaikat yang menjadi fardu atas diri kita mengetahui namanya, beriman dengannya, serta mengetahui tugasnya. Malaikat Munkar dan Nakir, yang mana Allah Ta'ala memberi tugasan kepada mereka menyoal siasat. Dan kita dah tahu dan kita yakin malaikat ni makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sangat-sangat taat kepada Allah. Allah Ta'ala menjadikan malaikat, apa sahaja jenis malaikat ni, semata-mata taat kepada Allah. Dia tidak ada hawa nafsu seperti kita. Dia tak ada rasa letih, dia tak ada rasa jemu, dia tak ada rasa malas. Dia tak ada hasutan syaitan, dia tak ada hasutan hawa nafsu dah. Semata-mata taat. Kalau Allah suruh soal, dia soal sungguh-sungguh. Kalau Allah suruh layan dengan layanan yang baik, dia akan layan dengan sebaik-baik mungkin. Kalau Allah Ta'ala suruh azab, dia akan azab seazab-azab mungkin. Tak ada sifat belas kasihan dalam diri malaikat. Kalau jadi malaikat azab, tak ada jenis sifat kasih sayang dalamnya. Kalau Allah Ta'ala suruh azab dengan azab yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, sehabis-habis azab, tiba-tiba malaikat tadi dia buat lebih kurang, maknanya dia derhaka kepada Allah. Dia derhaka kepada Allah. Jadi dia, malaikat ni maknanya kita tak boleh nak buat bincang. Tak boleh nak buat bincang, kata pukul lah perlahan, soal lah lebih kurang, tanya sikit-sikit dah lah. Dah, dia tak ikut cakap kita, dia ikut cakap Allah.
Ikut cakap Allah. Kalau dia balun kita, dia balun sungguh-sungguh, kita kata perlahanlah, cukuplah, perlahanlah, sakitlah, berhentilah dulu dah, dia tak peduli. Kalau dia berhenti daripada azab sebab dia tangisan dan keluhan kita, makna dia derhaka kepada Allah. Dia derhaka. Dia tak derhaka. Kalau Allah suruh azab, dia azab sungguh-sungguh. Kalau Allah Ta'ala suruh bagi nikmat, dia akan bagi nikmat sungguh-sungguh. Malaikat. Dia tak ada hawa nafsu. Dia tak terpedaya dengan harta benda dunia. Kita nak sokok malaikat Munkar Nakir ni dengan wang, nak bagi rasuah pada malaikat supaya jangan tanya kita, ataupun tanya lebih kurang. Ambillah 2 juta, ambillah 3 juta, tanya lebih kurang dah lah. Ni dalam kapan dah siap suruh anak-anak bukuhkan duit 2-3 ikat lah. Jadi harap-harap bertanya lebih kurang dah lah. Dia tak pakai duit, dia tak guna pun duit, dia tak peduli dengan duit. Gaja tak gaja, dia soal seperti mana yang Allah suruh. Sama je layanan. Yang membezakan layanan, kalau orang tu orang soleh, kalau orang tu orang solehah, kalau orang tu bertakwa, maka layanan baiklah. Tak kira lah, dia seorang raja, lagi pula dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan dapat layanan yang baik daripada malaikat. Tapi kalau dia seorang raja tapi dia toleh, dia zalim, dia akan dapat balasan ataupun layanan yang sangat-sangat keras, yang sangat-sangat kasar daripada malaikat. Ataupun orang tu orang fakir miskin atas dunia, orang hina, tetapi dia mulia di pandangan Allah. Dia diredai oleh Allah dengan sebab hatinya bersih, imannya sempurna, amalnya saleh. Walaupun di atas dunia dia dihina, dia dicaci, dia dicela oleh manusia, tetap dia akan dimuliakan oleh malaikat. Dia akan mendapat balasan layanan yang istimewa daripada malaikat. Jadi sebelum datangnya malaikat Munkar Nakir itu, ialah datang seorang malaikat. Dia tulis seorang, padahal malaikat bukan orang. Datanglah satu malaikat yang bernama Ruman. Sebelum datangnya malaikat Munkar Nakir, terlebih dahulu datang malaikat yang namanya Ruman. Malaikat Munkar Nakir lepas daripada itu. Sebelum daripada itu datang malaikat Ruman. Ada riwayat hadis dia. Datang seorang malaikat yang bernama Ruman. Macam mana rupa malaikat Ruman ni? Mukanya, wajahnya malaikat Ruman tadi bercahaya-cahaya seperti, bandingan dia nak ceritakan cahaya dia, nak ceritakan bercahayanya wajah malaikat yang namanya Ruman tadi, yang dia akan datang terlebih dahulu sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, seperti matahari. Pada pihak mana cerah matahari, kita boleh tatap tak dengan mata itu? Berpinar je mata kita kalau nak tengok matahari. Mata kita nak tengok matahari, berpinar di mata kita. Boleh tengok lepas tu nampak gelap. Boleh tengok, tapi lepas dia tengok tu nampak lain gelap. Nak cerita cerahnya wajah malaikat, dah daripada nur, daripada cahaya, lebih hebat daripada cahaya matahari ni. Ni bukan cerita olok-olok ni. Dia bukan cerita olok-olok, bukan cerita dongeng. Semua kita semua akan tempuhi. Kita akan jumpa benda ni, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Kalau malam ni kita mati, maknanya kita akan jumpa malam ni. Kalau malam ni kita mati, malam ni kita dikebumikan, malam ni kita jumpa benda. Kalau besok kita mati, besok kita dikebumikan, besok kita akan jumpa benda. Jadi bercahaya-cahaya seperti matahari, lalu duduk ia malaikat tadi dekat mayat. Duduk dekat mayat. Siapa mayat tu? Kita lah. Siapa mayat tu? Kita lah. Saya lah, tuan-tuan. Dah siapa lagi? Bini kita mana? Bini kita tinggal kat rumah. Bini kita tinggal kat rumah.
Suami kita tinggalkan, anak-anak kita yang kita sayang, yang kita manja-manjakan tinggalkan, adik-beradik kita yang selalu nolong kita waktu kita susah hidup atas dunia tinggalkan, kawan-kawan kita tinggalkan, semua tinggal. Kita akan ditemani oleh malaikat rumah ni terlebih dahulu. Tak ada seorang pun yang sanggup ikut kita. Walaupun dia kata dia sayang dengan kita sampai hujung nyawa dia, sehabis-habis sayang kata dia, tak ada dalam hati aku melainkan kau ni, aku paling sayang, aku paling cinta sekali. Tapi bila kita mati, tak ada seorang pun yang sanggup nak ikut. Sesayang-sayang isteri, suami dia, tak bagi suami dia kahwin lain. Bila suami mati, tak sanggup nak ikut dalam habis pantang kahwin lain. Habis pantang kahwin lain. Kita sayang bini kita, bila bini kita mati, kita pun tak ingin nak ikut dia turun dalam lubang dan kubur. Itulah nasib kita. Semua orang akan alami perkara itu. Jadi duduk dekat mayat lalu berkata, ya malaikat ruman tadi bagi mayat itu apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tulislah engkau amalan engkau. Disuruh tulis amalan. Segala amalan yang kita dah buat, daripada amalan yang baik ataupun amalan yang tidak baik, malaikat ruman tadi suruh tulis. Suara dia bukan macam suara kita. Suaranya seperti halilintar, seperti buruh kuatnya. Suara petir, terkejut kita. Jadi berkata dia bagi mayat itu, tulislah engkau amalan-amalan engkau yang baik dan yang jahat. Jadi dia kata kau tulis segala amalan yang baik. Kata dulu, waktu hidup dulu, kau perasan yang kau dah banyak beramal, perasan amal soleh, perasan banyak amal, tulislah. Perasan beramal, tapi hakikatnya tidak ada amalan pun. Kerana apa? Kerana kita tidak ada ilmu. Kerana amal tu hasil dengan ilmu. Bila tak ada ilmu, tak adalah amal. Walaupun pada zahirnya nampak beramal, semayang, puasa, buat baik, amal itu pada zahir. Tetapi kalau kita beramal tadi dengan tidak ada ilmu, apa yang kita amalkan itu tadi semuanya sia-sia. Allah takkan terima amalan yang kita buat dengan tidak ada ilmu. Sebab itulah ulama-ulama itu pesan yang kita belajar, pergi kuliah, pergi majlis ilmu, datang kuliah. Sebab amal itu bergantung dengan ilmu. Ulama dah bagi tahu dah, tiap-tiap amal yang dibuat dengan tak ada ilmu, semuanya ditolak oleh Allah. Yang berilmu pun amalnya belum tentu lagi diterima oleh Allah. Yang mengaji puluh tahun pun, yang mengaji tiap-tiap malam pun belum tentu amalnya diterima oleh Allah. Apatah lagi yang tidak belajar langsung, apatah lagi yang tak menuntut ilmu langsung. Kita fikir macam tu. Yang dah beramal, yang dah berilmu pun, dah mengaji belah tahun, puluh tahun pun belum tentu lagi amalnya diterima oleh Allah. Sebab dalam amalan tu banyak musuhnya yang merosakkan amal ibadah. Apatah lagi kita yang tak ada ilmu. Sebab tu kita kena risau. Kalau kita tak belajar, kena risau aku ni sampai bila tak belajar agama. Tak lama nak mati dah. Kawan-kawan banyak yang dah mati dah. Adik-beradik ada yang dah mati dah. Kenalan-kenalan ada yang dah mati dah. Aku tak tahu bila. Dah bila aku nak belajar. Jangan berasa senang, jangan berasa selesa kalau kita belum lagi menuntut ilmu. Jangan. Kena rasa risau, kena rasa bersalah, kena rasa resah, gelisah kalau tak belajar lagi. Sebab apa? Sebab amal kita Allah tak terima. Masalahnya amal kita tak terima. Kalau tak berilmu, beramal juga Allah terima, tak ada masalah. Ini masalahnya
Tidak ada ilmu, amal Allah tak terima. Ni dia nak suruh tulis amal. Maka berkatalah mayat, dengan apa aku nak tulis? Aku nak tulis dengan apa, malaikat? Dalam kubur ni bukan nak duduk bawa bekal pensel, alat tulis dah. Bukan pesan anak-anak dulu wasiat, kalau abah mati, kalau mak mati besok, kau bawa lah satu set alat-alat tulis tu, raba tak raba, pemadam pemadam pensel tekan 2B buat 2 batang, kertas kajang buat lalu 3 helai, dan bawa kain kampan pun mujur kalau ada. Ada orang mati tak berkampan langsung, nak kampan macam mana? Mayat pun tak jumpa duduk dalam perut rimau, duduk mati dalam laut, macam-macam nak kapan pun tak orang. Tengok, kita tak tahu macam mana. Kita ni, yang saya ni tuan-tuan tak tahu macam mana pengakhiran, tak tahu. Jadi kata malaikat tadi, bila malaikat kata, hendaklah kau tulislah kau wahai si mayat tadi, tulislah segala amal kebaikan dan amal kejahatan. Maka berkatalah mayat, dengan apa aku nak tulis? Aku nak tulis dengan apa, malaikat? Di mana kolam, di mana dakwah, mana ada alat tulis? Kolam ni mana alat tulis lah? Mana alat tulis ni, mana dakwahnya, nak tulis pakai apa? Yang malaikat suruh tulis ni nak tulis pakai apa, wahai malaikat? Tak ada bawa pen, tak ada bawa kertas, dakwah pun tak ada. Maka berkata ia malaikat tadi, air liur engkau lah dakwah. Air liur itulah jadikan dakwah. Dan anak jari engkau lah kolam. Anak jari ni jadi alat tulis. Air liur jadi dakwah, jari jadi alat tulis, jadi pensel. Maka berkata mayat, di atas apa aku nak tulis? Nak tulis atas apa pula? Tadi tak ada pen, dia suruh pakai jari. Hina tak hina? Kalau atas dunia ni pen mahal-mahal, pen ribu-ribu orang pakai. Diorang kaya-kaya pen, dia tak main dengan kita. Beli 20 batang RM3 ke. Dia punya pen sebatang tu boleh beli kereta kancing, boleh beli motor. Punya mahal, punya kaya. Dalam kubur suruh tulis pakai jari dengan air liur. Hina tak hina balik. Datang hina, balik pun hina kita. Dan anak jari engkau lah kolam. Maka berkata mayat, atas apa aku nak tulis? Tidak ada bagiku kertas. Maka dipotongkan, dikoyakkan kain kapan satu potong. Maka memberi ia kepada mayat. Malaikat dari itu koyakkan, kita punya kain kapan. Ini berlaku alam roh, tuan-tuan ni. Dia tak nampak dengan mata kita. Andai kata ada saudara kita mati, kita suruh tanam dalam cermin nak tengok apa berlaku, tak nampak. Ataupun pasang kamera letak dalam kubur nak tengok, tak nampak. Ni alam roh ni. Alam roh. Sebab tu yang nama iman ni kepercayaan kita kepada perkara roh. Gaib ni tak nampak. Kalau duduk tunggu dalam kubur pun, ataupun kita ikut kena tanam sekali, tak nampak benda ni. Yang alami benda ni mayat. Kita yang akan alami. Bila kita dah mati, kita akan alami. Maka memberi ia kepada mayat. Maka berkata ia, inilah kertas, hendaklah engkau tulis. Maka mayat pun tulislah akan barang yang beramal ia daripada kebajikan. Jadi Allah Ta'ala memberikan kekuasaan, ingatan kepada si mati tadi itu, boleh mengingat segala kebajikan yang dia dapat. Segala kebajikan daripada dia kecil sampailah dia mati. Apa sahaja jenis kebaikan, ketaatan yang dia buat, semua Allah Ta'ala bagi ingat. Dia boleh suratkan semua. Jangan nak dipersoalkan, jangan nak dipertikaikan. Ini semuanya duduk di bawah kekuasaan Allah. Di bawah kekuasaan Allah. Sembahyang, mengaji, mana kalau dia banyak beramal soleh, banyaklah. Itu dia sembahyang, mengaji, sedekah.
Itu jenis amal zahir. Amal batin pula, ikhlas, tawakal, sabar, pemaaf, rendah diri, macam-macam. Tulis semua. Seronok kita. Lepas tu tulis amal kebaikan seronok. Maka apabila sampai kepada kejahatan, bila dah habis tulis segala kebaikan, sampai pula giliran nak menulis kejahatan. Ni kejahatan kalau kita bawa balik dalam kubur. Andai kata seseorang itu mati dan sempat bertaubat daripada segala dosa-dosa dia, tak adalah kejahatan yang nak ditulis. Kalau sebelum mati dia sempat bertaubat, taubat nasuha, taubat yang cukup syarat dan rukunnya, maknanya Allah Ta'ala hapuskan segala dosa dan kejahatan, maka tak adalah kejahatan nak tulis. Tapi kalau mati tak sempat kita nak bertaubat, ataupun waktu hidup ni kita tak pernah bertaubat, sebab taubat ni payah. Menangguh, tangguh, nantilah mati kita. Jadi bertaubat ni payah, satu pekerjaan yang sangat payah, kata Imam Ghazali rahimahullah taala. Taubat ni bukan mudah. Bukan dengan astagfirullah dah taubat. Dah, dia ada syarat, ada rukunnya tuan-tuan. Begitulah juga kalau tak ada amal kebaikan, tak ada nak tulis amal kebaikan. Nak tulis apa kebaikan? Tak ada. Amal soleh ni makna amal yang diterima oleh Allah. Solat, rupa zahirnya soleh. Mengajar, menuntut ilmu, rupa zahirnya soleh. Tapi seandainya kalau kita solat, mengaji, mengajar, baca Quran dengan hati yang tidak ikhlas, bahkan ujub, bahkan riya, maka amal tu tadi jadi toleh di sisi Allah. Dia tak jadi amal soleh. Walaupun orang kata bagus, orang ni banyak amal soleh. Tu kata orang sebab manusia tak tahu hati kita. Tapi Allah tahu, kita tak boleh nak sembunyikan. Kalau dalam hati kita beramal dengan niat yang tidak ikhlas, Allah Maha mengetahui. Maka solat kita, mengaji kita, mengajar kita, dakwah kita tidak soleh di sisi Allah. Tak soleh di sisi Allah. Tak jadi soleh. Sebab tak ikhlas, ditolak oleh Allah. Bila ditolak, amal toleh, bukan amal soleh. Amal soleh ni amal yang Allah terima. Cukup syaratnya, cukup rukunnya, betul ikhlasnya. Lepas tu pandai jaga pula. Pandai jaga. Kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, korban macam-macam ni, maknanya kalau betul niatnya, kalau betul cara-cara dia, maknanya dapat pahala. Pahala ni pun zahir tak dapat. Tapi kita yakin tiap-tiap amal soleh ada pahala. Tapi amal soleh tadi belum tentu kekal pahalanya sampai ke lubang kubur, belum tentu. Kalau tak pandai jaga, segala amal soleh, pahala-pahala tadi semuanya akan dihapuskan oleh Allah. Jadi jangan kita seronok beramal, kita kena fikir pahala amal yang kita buat ni boleh binasa. Macam duit dah, kita simpan, belum tentu kita dapat semua. Silap-silap hilang. Betul. Jadi amal kita pun macam tu lah. Sebab tu pahala ni payah nak dapat. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala jadikan pahala ni payah nak dapat. Nak dapat pahala ni kena ada amal. Amal pula kena ada ilmu. Nak menuntut ilmu pula bukan sehari dua. Nak menuntut ilmu pula bukan satu jenis ilmu. Dengan tauhidnya nak pastikan akidah betul. Dengan tasawufnya nak pastikan ikhlasnya betul. Dengan fiqahnya nak betulkan syariatnya betul. Lepas tu bila betul syarat rukun tadi, baru dapat pahala. Nak mengaji pun payah kan? Nak menghasilkan ilmu tu payah. Nak beramal lagi payah. Nak ikhlas lagi payah. Jadi bila dah beramal, kalau tak pandai jaga pahala tadi, binasa. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan hikmah di sebalik kesukaran, kepayahan nak memperoleh pahala ni, supaya kita sayang yang nama pahala. Supaya kita sayang. Sebab kita tahu payah nak dapat pahala. Bukan mudah-mudah nak dapat pahala. Payah nak dapat pahala. Nak kena beramal, nak kena berilmu.
Kalau buat amal dengan tak betul, Allah tak terima. Bila tak sah, Allah Ta'ala tak bagi pahala. Itulah maknanya hikmah ni. Payah nak dapat pahala ni supaya kita hargai. Dah menjadi lumrah dah. Kalau benda payah nak dapat, dia mesti bahagia. Intan berlian, payah nak dapat, tapi bila dapat, orang akan hargai cukup-cukup. Dia letakkan di atas emas yang cantik-cantik, ukiran yang cantik-cantik, sebab mahal. Simpan elok-elok dalam peti besi. Dia tak letak sedai-sedai tepi-tepi rumah dah. Dia letak dalam tempahan, sebab mahal, payah nak dapat. Jadi kalau kita tahu, kalau kita faham pahala ni payah nak dapat, kita akan sayang pahala. Kalau kita sayang pahala ni, kita akan hindarkan diri kita daripada membuat benda-benda yang boleh menghapuskan pahala yang kita dah dapat. Mana contohnya? Hasad dengki. Hasad dengki menghapuskan pahala. Maknanya orang yang hasad dengki ni, kalau kita hasad dengki ni, makna kita tak sayang pahala. Dah buat payah-payah, padam sekelip mata, mengumpat. Jadi kalau kita sayang pahala, kita tak akan mengumpat. Sebab takut pahala yang kita dapat tadi dihapuskan oleh Allah, ataupun dipindahkan kepada orang yang kita umpat. Berdengki. Inilah benda-benda, musuh-musuh yang menghapuskan, menghancurkan segala pahala amal yang kita dah buat. Jadi bagi orang yang sayangkan pahala, disimpan elok-elok supaya besok bila dia mati, dia boleh bawa amal ni tadi, pahala tadi dalam liang lahat dia. Dia akan jauhkan diri dia akan tinggalkan benda-benda yang tak elok. Dia akan tinggalkan daripada mengumpat, berdengki, bersangka jahat dan macam-macam. Sebab dia yakin, kalau aku buat benda-benda macam ni, garanti aku turun dalam lubang kubur dengan tangan kosong. Aku tak akan dapat bawa apa-apa. Sebab dah habis. Sembahyang, puasa, qiyamul lail, baca Quran, habis dah. Dah lah hasad, dengki, ujub, riak, takabur, berdendam, bersangka jahat, taubatnya tidaklah. Lepas tu sembahyang puasa pun Tuhan tak terima, sebab sembahyang puasa dengan tak ada ilmu. Makna muflis, balik alam barzah muflis, tak ada nak bawa apa benda tu. Dosa garanti bawa dah. Pahala belum tentu lagi kita bawa. Pahala belum tentu lagi kita bawa. Sebab tu kita kena fikir-fikir. Sampai kita hidup atas dunia ni, jangan seronok sangat. Kena fikir, aku nak mati, apa aku nak buat? Aku nak mati, apa yang aku nak bawa? Bila turun dalam lubang kubur besok, aku akan ditanya oleh malaikat. Ni kalau ada amal kebaikan, bolehlah tulis. Kalau tak ada, nak tulis apa? Bila sampai giliran nak menuliskan amal kejahatan, dan katanya malaikat, maka mayat pun tulislah akan barang yang beramal ia daripada kebajikan. Maka apabila sampai kepada kejahatan, maka malu ia si mayat tadi daripadanya. Malulah si mayat tadi. Kita ni akan malu nak tulis kejahatan-kejahatan yang kita dah pernah buat atas dunia, yang kita tak sempat nak taubat, jadi nak tulis kan, malu gitu. Tak tergamak nak tulis. Sebab dulu waktu dunia kita buat diam-diam, orang tak nampak, kita tak ada malu-malu pun. Kadang-kadang yang lebih teruk lagi, kita berbangga-bangga dengan dosa. Berbangga-bangga dengan dosa, bermegah-megah dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tanda-tanda masalah hati kita. Tanda-tanda hati kita berpenyakit, bermasalah. Kita tidak rasa berdosa, kita tidak rasa bersalah, kita tak rasa malu apabila kita melakukan maksiat. Bahkan kita rasa biasa je. Kita rasa lah biasa je. Yang lebih berat, buat dosa besar pun tak solat, dosa besar. Meninggalkan sembahyang, dosa besar. Tapi kita rasa biasa, tak ada rasa bersalah langsung. Itu masalah hati kita. Peringkat bahaya dah tu. Kalau dah buat dosa besar, minum arak dan sebagainya, berzina dan sebagainya,
Derhaka kepada mak bapak, derhaka kepada suami, tapi tak ada rasa bersalah, menunjukkan hati kita tenang dah, tuan-tuan. Tenang dah hati kita dah. Maka malu ia daripadanya, maka berkatalah malaikat itu baginya, bagi si mayat, hei orang salah, hei mayat, hei orang yang bersalah, mengapalah tidak engkau malu kepada Tuhan? Waktu malaikat suruh tulis, dia tak nak tulis, malu nak tulis, tak nak tulis, malu. Kejahatan tadi seronoklah tulis sembahyang, puasa sebagainya, buat amal baik. Dia nak tulis amal jahat. Jadi katanya malaikat, hei orang salah, tak kira lah siapa orang tu, guru ke tak guru ke, ustaz ke tak ustaz ke, ikutlah. Hei orang salah, mengapalah tidak engkau malu kepada Tuhan? Yakni sewaktu hidup atas dunia dulu, kenapa tak malu waktu buat maksiat tu? Maksud, kenapa waktu buat maksiat dulu tak pernah malu pun? Tak sembahyang, maksiat. Tak mengaji, maksiat. Jadi maksiat ni macam-macam. Meninggalkan apa yang Allah suruh, wajib, tu maksiat. Contohnya sembahyang, wajib, kita tak sembahyang, maksiat. Allah suruh tutup aurat dengan sempurna, kita tak nak tutup aurat dengan sempurna, maksiat. Maksiat ni bukan maknanya berzina kaki perempuan saja, tak? Makna meninggalkan apa yang Allah suruh wajib, maksiat. Membuat apa yang Allah larang haram juga maksiat. Mengumpat, maksiat. Kadang-kadang maksiat ni pun kita tak faham. Kita ingat maksiat ni perempuan, maksiat perempuan. Kita ketawa kan, orang-orang yang kaki perempuan ataupun orang-orang perempuan, pelacur dan sebagainya, diketawakan semua ahli maksiat. Yang kita mengumpat hari-hari, berdengki, bersangka jahat, kita tak rasa bersalah sebab kita ingatkan benda tu bukan maksiat. Ingat, aku tak ada buat maksiat, dia orang tak kelab malam tu buat maksiat, rupanya kita kat rumah pun buat maksiat. Jadi meninggalkan benda yang wajib tu maksiat, membuat benda haram tu juga maksiat. Menuntut ilmu wajib ke tidak? Wajib. Fardu ain lah. Menuntut ilmu fardu ain wajib. Tiba-tiba kita tak nak menuntut ilmu yang wajib, kita tak nak belajar fardu ain, maka kita duduk dalam maksiat. Selama mana kita tak mula belajar fardu ain, selama itulah kita duduk dalam maksiat. Kalau kita mati dalam keadaan tidak menuntut ilmu, mati dalam maksiat. Jangan kita rasa sedar, aku tak berzina, aku tak minum arak, aku tak berjudi. Ni kalau mati husnul khatimah. Makna mati dalam keadaan meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala tuntut wajib atas diri kita, maka mati kita maksiat. Apa tu belajarlah. Banyak majlis ilmu kat tempat kita. Pergilah mana-mana tu, asalkan betul ilmunya, betul fahamannya. Tak kisah pagi, petang, siang, malam, ikut masa kita, jangan ikut masa orang. Tak boleh lama, sekejap. Asalkan jangan tinggal terus. Jangan tak belajar lalu, jangan tak belajar langsung. Jangan. Jadi katanya malaikat tadi kepada si mayat tadi, hei orang salah, mengapalah tidak engkau malu kepada Tuhan? Ni kita terbalik, nak buat benda baik pula malu, terbalik. Ni kata nafsu dan syaitan tadi. Bila kita nak buat baik, dia bisikkan malu. Bila nak suruh pakai sopan-sopan, malulah tudung labu, malulah berjubah, malulah pakai baju longgar-longgar, malulah kalau tak campur orang. Tapi kalau sebaliknya tak malulah. Buat maksiat tak sepatutnya nak buat maksiat lah. Malulah pakai ketat-ketat macam ni, malulah duduk campur gaul dengan lelaki ni. Ni dah terbalik. Terbalik. Bila nak fikir nak pergi mengaji, malulah, dah tua dah nak pergi mengaji. Patut malu dah tua tak mengaji. Itu permainan nafsu dan
syaitan. Dia bisikkan dalam hati kita, malulah, nanti orang kata, nanti orang ejek, nanti orang cela, nanti orang dia kata. Itu permainan dia. Lama-lama kita tak buat. Malu. Patut malu tak mengaji, malu tak semayang, malu dedah aurat. Ni dah tutup aurat pula malu, dedah aurat jadi tak malu. Terbalik. Tak semayang, malu patut. Tak mengaji, malulah tak mengaji. Mengaji apa nak malu? Mengaji benda baik, tak perlulah nak malu buat benda baik. Benda taat tak perlu malu. Yang kata orang kata tu perasaan, bisikan syaitan sahaja. Mengapalah tidak engkau malu kepada Tuhan sekiranya engkau bekerja di atas dunia dan malu engkau kepadaku sekarang. Kenapa kau nak malu pada aku sekarang, kata malaikat? Waktu kat dunia dulu kau tak malu, tak semayang tak malu, tak mengaji tak malu, dedah aurat tak malu, bergaul bebas tak malu, derhaka pada mak bapak tak malu, derhaka pada suami tak malu, berzina tak malu. Sekarang baru nak malu dengan malaikat. Maka lalulah malaikat itu pukul akan mayat tadi. Lalu dipukullah, digotanglah, disebatlah oleh malaikat tadi dengan tongkat. Dengan tongkat. Jadi ada tongkat, ada gotang dia. Maka lalu berkatalah mayat, tak mengapalah, aku nak tulis dah. Bila dah kena sebat, bila dah kena sebat dengan malaikat, baru kata tak apalah, aku nak tulis dah. Bila kena sebat dengan malaikat, baru kata baik dah, aku nak tulis dah. Malu-malu pun tulis dah, sebab dah kena sebat. Bukan sebat macam orang sebat, malaikat sebat tu. Hanculuh dan tulang-tulang, daging-daging tu. Maka menulislah sekalian kebajikan dan kejahatan. Maka disuratkan dia, ditulis. Kemudian lipat dan dikhatamkan, dikuncikan, dimatikan. Maka digantungkan dia pada tengkuknya hingga hari kiamat. Jadi bila dah tulis segala kebaikan dan kejahatan tadi, digulungkan, dilipatkan, digantungkan di leher mayat. Kita nampak benda tu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi 'unuqihi. Maksudnya menggantung dan merikir kami akan tiap-tiap manusia akan suratan amalnya pada tengkuknya hingga akhir ayat. Ayat itu panjang lagi. Jadi akan digantungkan suratan amal di tengkuk, di batang leher kita masing-masing. Dan pada hari kiamat disuruhkan baca surat itu. Jadi apa yang kita dah tulis tadi itu, itulah yang akan kita baca di padang mahsyar besok, di khalayak ramai, di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan sekalian umat manusia daripada umat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampailah umat yang terakhir di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca semua orang dengar. Kalau nak ikut pada adatnya, tak dengar dah. Tak tahu berapa ratus ribu bilion manusia. Bukan ada guna mikrofon dah. Tapi kekuasaan Allah, apa yang kita baca itu semua didengar. Akan dipertontonkan segala kebaikan dan kejahatan yang pernah kita buat atas dunia. Tapi untungnya bagi orang yang dah bertaubat, maka dia tidak akan menulis kejahatan, kerana kejahatannya dah dihapuskan. Dan dia tidak akan membacakan segala kemaksiatan dia, kerana dia dah bertaubat kepada Allah. Itu untungnya orang bertaubat. Tapi kalau tak taubat, kita akan baca satu-satu. Setiap dosa yang kita buat tu kita akan baca satu-satu, sebab belum dihapuskan lagi daripada buku amalan kita. Jadi kalau kita tak nak malu di hari kiamat besok, tak nak malu dengan dosa dan maksiat kita, bertaubatlah, bersungguh-sungguh belajar macam mana cara nak bertaubat. Jumpa guru, belajar macam mana cara nak bertaubat, taubat yang betul macam mana. Mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang kita bawa balik dalam kubur besok amal baik.
Amal jahat tak bawa dah. Sebab apa? Padam dah. Jadi beruntung orang bertaubat, beruntung. Ini payahlah taubat ni. Kita pun malas bertaubat juga. Nak taubat nantilah dulu, biarlah dulu, nantilah dulu, biarlah dulu. Nanti biar mati ya. Maknanya kita dah tertipu lah. Berjaya dah syaitan, berjaya dah nafsu melengah-lengahkan kita bertaubat. Akhirnya kita mati bawa dosa tu yang dia nak. Itu yang nafsu syaitan nak, supaya kita mati bawa dosa. Itu yang ditangguh-tangguhkan. Nantilah dulu, biarlah dulu, nantilah dulu, biar dulu. Dalam biar-biar mati. Mana kita tahu mati bila? Mati dalam tidur boleh jadi, mati kemalangan boleh jadi. Maka membaca ia akan segala suratan. Semua tengok, oh macam ni rupa perangai. Malulah kita kan. Dekat atas dunia orang tengok kita pakai serban, ada janggut, ada jubah, ada selempang, ada sepeh, wangi. Oh bagusnya lah orang. Hari kiamat besok, penyangak rupanya. Semua tengok. Mak kita, mak mertua kita, pak mertua kita, adik-beradik kita, kawan kita, ustaz kita, tok guru kita, anak murid kita, nabi-nabi, rasul-rasul, para malaikat, semua duk tengok kejahatan yang kita dah malu tuan-tuan. Kalau malu kat dunia ni, merah muka kalau orang kulit putih. Kalau orang kulit putih, kalau dia malu, merah muka malu. Tapi kalau di hari kiamat besok, kalau malu, gugur habis daging-daging muka kita. Malu di padang mahsyar besok, luruh daging-daging muka kita tu. Bukan merah muka dah. Malu di hari kiamat besok, gugur daging-daging muka kita. Azab. Na'udzubillah min dzalik. Maka membaca ia akan segala suratan kebajikan, dan malu ia daripada membaca suratan kejahatan. Maka marah, yakni murkalah Allah Subhanahu wa taala akan dia, dan sesal ia sebagai sesal yang sangat. Makna penyesalan yang tak berguna dah itu. Menyesal yang tak sudah. Ini dah tempat dia. Menyesal tak sudah, mana tempatnya? Hari kiamat. Sebab apa kita nak sesal? Kalau aku tahu dulu aku belajar, kalau aku tahu dulu aku betulkan sembahyang, kalau aku tahu dulu aku tutup aurat betul-betul, kalau aku tahu dulu aku taat mak bapak aku, kalau aku tahu dulu aku taat suami aku, kalau aku tahu dulu aku cari nafkah yang halal untuk anak bini aku, kalau aku tahu dulu aku didik anak bini aku dengan agama betul-betul. Tapi semua tu kalau ya. Dah tak guna dah. Sebab kita tetap menerima balasan azabnya daripada Allah. Tapi kalau penyesalan tu sekarang, bila kita dah didedahkan, dah diberi ilmu, dah diberi pengetahuan, inilah benda yang kita akan hadapi di hari kiamat besok. Oh tak boleh jadi macam ni. Mulai hari ni, mulai saat ni, mulai minggu ni, aku nak berubah dah, aku nak hijrah dah, aku nak mengaji dah, aku nak berjinak-jinak dengan agama dah, aku nak sembahyang dah, aku nak pastikan anak bini aku duduk dalam agama dan sebagainya. Tak adalah yang dikatakan menyesal tak sudah. InsyaAllah dia akan mendapat kebaikan, dia akan dapat bantuan, dia akan dapat pertolongan, dia akan dapat bimbingan daripada Allah. Tapi kalau nak menyesal di alam barzah besok, tak ada guna dah tuan-tuan puan-puan. Maknanya kita yang masih diberi umur oleh Allah Ta'ala ni belum terlewat lagi, belum terlambat lagi. Walaupun umur kita dah 70, 80 dah, andai katalah daripada dulu sampai ke hari ni tak pernah solat, tak pernah solat pun, buat maksiat hari-hari, makna belum terlambat lagi. Belum terlambat lagi. Tak pernah mengaji pun, daripada muda sampai lagi tak pernah mengaji, tak pernah sembahyang, buat dosa lagi lah pula, belum terlewat lagi. Pintu rahmat Allah, pintu pengampunan Allah masih luas lagi. Taubat ni akan maknanya habis waktunya bila? Bila sampai nyawa kita di saat ghargharah, sakaratul maut. Waktu tu baru kita nak menyesal, nak mendatangkan benda-benda yang ada dalam taubat tadi itu, yang dikatakan taubat ada syarat rukun. Pada waktu tu dah tak ada dah. Tuhan tak terima dah. Tak ada terima dah, Tuhan tak terima. Gagak kan?
Kalau mati terkejut sempat nak taubat. Tak sempat nak taubat kalau mati terkejut. Bawa tengah bawa motor, tum habis. Tengah duk bawa motor, tum habis. Tengah bawa kereta, tum habis. Itu mana kita perasan? Nak taubat mana nak sempat tu waktu tu. Memang tak sempat dah lah taubat. Kalau waktu senang-senang macam ni, lapang-lapang pun kita tak boleh nak taubat. Waktu singkat macam tu lagi lah tak boleh. Lagi dah tak sempat. Jadi belum terlewat lagi. Dan satu lagi, bila terbitnya matahari di sebelah barat besok, tutuplah pintu taubat. Menangislah sampai pecah-pecah putih mata kita, sampai keluar air mata darah. Allah tak terima lah. Mana sangka mana dosa yang ada pada waktu tu, itulah yang kita akan bawa hari kiamat. Tapi sebelum terbit matahari di sebelah barat tu, sebut dalam kitab sana, malam ni panjang. Malam ni panjang. Bagi orang yang berqiyamul lail, dia akan dapat tahu itu. Bagi orang yang ahli qiyamul lail, contohnya dia selalu tiap-tiap malam pukul 3 pagi dia bangun sampai subuh. Dia bangun, dia mandi, dia ambil wudu, dia solat sunat wudu, dia solat gini-gini, baca Quran lebih kurang. Biasanya lepas katalah lepas 2, 3, 4 rakaat, lepas habis dia punya aktiviti tu, masuk subuhan. Tapi malam tu buat habis dah semua, tak subuh-subuh lagi. Malam tu buat macam biasa tapi tak subuh. Bangun macam biasa, buat macam biasa, tak subuh-subuh lagi, tak subuh-subuh. Last malam penutup dah. Besoknya tu akan terbitlah matahari di sebelah barat. Dan dia akan tenggelam balik di sebelah sini. Dia naik, dia akan lepas tu dia tenggelam di sebelah barat. Naik ke barat sampai tengah langit, dia turun balik. Jadi orang yang ahli qiyamul lail, dia akan dapat tahulah benda tu. Kita tahu apa kita? Kita jaga-jaga matahari atas kepala lah, pukul 12. Tak tahu cerita. Tak tahu cerita. Tapi bagi orang yang ahli qiyam, dia akan dapat rasa, kenapa tak pagi-pagi, kenapa tak subuh-subuh, kenapa tak subuh-subuh. Tapi lewat dah tu yang terakhir. Pintu taubat tutup dah waktu. Tak ada guna nak taubat dah. Kita belum terlambat lagi. Apa pun dosa kita, apa pun kesalahan kita, belum terlambat lagi. Tapi jangan buat lambat-lambat. Jangan buat lambat-lambat ni. Cuma belum terlewat. Kalau kita nak kembali kepada Allah, mula belajar, mula dekat dengan agama, insya-Allah Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha. Sebab itulah hikmah Allah Ta'ala bagi kita hidup sampai ke saat dan detik dan ketika ini. Sebab Allah sayangnya kita, sebab Allah tahu kita belum ada persiapan. Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita ambil peluang ni, kembali kepada Allah. Cuba bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Kalau kita dulu pendengki, pendendam, suka bersangka jahat, makna buanglah benda-benda itu, insya-Allah. Kalau tak habislah pahala, penat sembahyang, penat puasa, penat mengaji, penat mengajar, penat ke surau, penat ke masjid, habis geta derma, habis geta kita buat wakaf, habis geta korban macam-macam. Tapi dengan asbab penyakit-penyakit hati kita tu, Allah hapuskan pahala. Jadi simpan-simpan duit, buang. Simpan-simpan duit, ibaratnya macam tu lah, kerja penat-penat, simpan dah dapat puluh-puluh ribu, apa ratus-ratus ribu, buang macam tu. Itulah ibaratnya bila kita beramal, tapi yang dalam ni kita tak nak bersihkan. Itulah nasib kita. Kalau mati dalam keadaan begitu, garanti tangan kosong lah kita balik alam barzakh. Tak ada amal yang kita nak bawa. Yang kita akan bawa balik dosa, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan. Maka tidak menggunakan dia. Makna tak bergunalah nak menyesal pada waktu tu. Oleh sesalnya itu, waktu tu tak guna dah penyesalan kita. Penyesalan kita di alam barzakh, penyesalan kita saat sakaratul maut dah tak berguna dah. Nak menyesal sekarang. Mudah-mudahan sesalan kita pada hari ini, pada saat ini, pada ketika ini akan mendatangkan kebaikan akhirat yang lagi akan datang untuk diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan cukuplah setakat situ. Maknanya
tajuk kita pada malam ni tentang makna kita ambil tahu tentang berita-berita yang akan terjadi, yang pasti berlaku, yang pasti terjadi, yang pasti kita akan alami. Benda yang masuk dalam maknanya perkara-perkara yang wajib kita imani, iaitu alam barzakh. Mudah-mudahan dengan berkat doa-doa mak bapak kita, dengan berkat guru-guru kita, dengan berkat tuan-tuan pengarang, dengan berkat alim ulama, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat solawat, dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat doa-doa orang tua-tua, dengan berkat doa-doa orang soleh, mudah-mudahan kita dipandang oleh Allah Taala dengan pandangan rahmat. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik bimbingan. Allahumma amin. Masuklah isteri, anak-anak kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita semuanya, mudah-mudahan diberi keselamatan, dibimbing oleh Allah Taala dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wa minkum taqabbal ya karim.